Dia kita start dengan keadaan macam ni. Okay, nampak semua Ada semua nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, insyaAllah kita mulakan kelas kita hari ni dengan mubtada' wal khabar. Sebagaimana yang Ustaz terangkan sebelum ni, perkara yang berkait dengan jumlah fi'liyah. Jadi sebelum ni jumlah fi'liyah itu ada fi'il dan fa'il merupakan kelas bagi jumlah fi'liyah. Maka pada halaman kita akan berubah ni lah. Kita akan pergi kepada isim. Jadi isim ni fokusnya adalah jumlah ismiyah. Tidak dapat lari daripada mubtada' dan khabar. Jadi Ustaz rangkaikan dalam satu tajuk, kerana kedua-duanya biasanya akan dibicarakan bersama. Al-mubtada' wal khabar. Ini adalah kelas bagi mubtada'. Apa mubtada'? Mubtada' wa ismun mubtada' wa mubtada' Jadi setiap ayat yang dimulakan dengan isim itu dinamakan sebagai mubtada'. Mubtada' maksudnya yang memulakan. Jadi isim yang memulakan. Jadi amil kepada mubtada' ni tidak ada lah. Macam kita kata fa'il tu amil dia ada fa'il di hadapannya yang memberi kesan kepada fa'il. Tapi mubtada' ni tidak ada kesan. Dia amil dia maknawi kerana alasan yang diberikan oleh ulama nahwu ada kerana dia datang pada permulaan. Mana di kata awal kita pun panggil mubtada'. Al-khabar huwa al-kalamu alladhi yatim faidatan al-mubtada'. Jadi khabar ini adalah menjelaskan apa yang berkait dengan mubtada'. Ayat itu kita kata A itu ayat, B itu benda iaitu mubtada', C itu khabar cerita. Jadi khabar merupakan penceritaan terhadap mubtada'. Jadi dalam bahasa Arabnya mubtada' dan khabar ni dia serangkai ada muzakkar, muannas, mufrad, musanna, dan jamak. Jadi dia komunikasi antara mubtada' dan khabar. Contohnya dalam isim mufrad, isim zahir, kita kata isim mufrad Zaidun qa'imun. Jadi Zaidun mubtada' marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Qa'imun adalah khabar marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Jadi di sini dalam isim mufrad. Kemudian dalam situasi musanna, az-zaidani qa'imani, zaidani mubtada' marfu' wa alamatu raf'ihi alif. Tidak ada perubahan dari segi baris, asalnya dhammah adalah keras. Jika alamat furak maka kita kena bagi dia punya alasan. Li'annahu musanna wa alamatu raf'i alif li'annahu musanna wa qa'imani khabar marfu' alamatu raf'i alif li'annahu musanna. Jadi khabar dan mubtada' mestilah selasi, musanna. Contoh kita menggunakan isim mabni. Isim mabni ni biasa kita akan menggunakan dhamir lah pada pembuka ayat. Antum qaimuna. Antum adalah dhamir. Dhamir antum, qaimuna dhamir. Macam mana kita nak elok dhamir? Dhamir munfasil. Jadi kita kena beritahulah dia punya keturunan ni tu. Dhamir munfasil mabniyu ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Jadi dhamir ni dia pada mahal. Dia letak pada mahal kerana dia mabni. Maka pada mahal rafa' dia adalah mubtada'. Qa'imuna khabar marfu' ala rafi' al-waw li'annahu jamak muzakkar salim. Jadi qa'imuna dia adalah alamat rafa', maka kita kena sebut alasannya kerana dia adalah jamak muzakkar salim. Jadi di sini kita mulakan ayat kita dengan isim zahir pun boleh, kita mulakan dengan dhamir pun boleh. Jadi dalam mata jumlah ni dia ada dua unsur lah. Sama ada kita pengarang menyebut isim zahir ataupun dhamir. Boleh kita menggunakan satu ayat dengan isim zahir ataupun dhamir. Okey. Kemudian kita pergi pada contoh dalam ayat Al-Quran Al-Karim.
Di dalam ayat Al-Quran banyaklah ayat-ayat yang berkait dengan mubtada dan khabar. Cuma Ustaz ambil beberapa je. Contohnya wallahu ghafurur rahim. Atani khasmani at-talaqu marratan wal walidatu yurdi'na. Innamal mu'minuna ikhwah wa abuna shaykhun kabir. Dzalikal kitabu la raiba fihi wal ladzina ihtadaw zadahum huda man ya'mal su'an yujza bih. Jadi yang isu-isu yang ada di sini, yang pertama tadi lafaz jalalah yang ada dalam mubtada ni. Kemudian hazan ni isim isyarah. Kemudian ada innamal mu'minuna ikhwah, uslub innama. Kemudian ada zalikal kitab isim isyarah. Wallazina tada, wallazina mubtada, allazina itu adalah isim mausul. Jadi yang ni kita akan bahaskan dalam perbincangan pada masa akan datang lah. Cuma Ustaz dah tahu yang tu apa. Yang tu kita fokus kepada ayat-ayat yang berangkai. Mana dia berangkai, maksudnya dia perlu kepada penjelasan. Okay, contoh yang lain, wa ana tawwabur rahim wa nahnu nusabbihu bihamdik wa anta khairur raziqin ala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi sini antum ta'lamun bal huwa Qur'anun majid wa ada Quran adalah khabar, majidun adalah sifat. Idh huma fil ghari, huma mubtada, fil ghari jumlah itu sibih jumlah merupakan khabar. Summu bukun yang qawlu la ya'qilun, fahum ni adalah mubtada, la ya'qilun jumlahnya adalah jumlah khabar. Kunna libasul lakum, kunna adalah mubtada, dhamir, libasul lakum, libasun adalah khabar. Jadi ini adalah contoh daripada ayat-ayat Al-Quran yang banyak dalam tu menggunakan mubtada dan khabar. Cumanya dalam Al-Quran ni dia ada fasilah Quraniyah. Ada dalam satu ayat tu dia mungkin berangkai ayatnya, dia banyak ayat-ayat yang kecil dalamnya. Mana dia ada ayat yang besar, iaitu dipanggil fasilah Quraniyah. Kemudian dalamnya berhimpun beberapa ayat untuk merangkaikan satu ayat yang dipanggil rangkap. Mana kalau kita terjemahkan dengan al-fasilah Quraniyah, ada satu ayat tu fasilah Quraniyah dipanggil, yang tu dipanggil sebagai rangkap. Yang tidak semestinya satu ayat tu dia satu ayat betul. Kemungkinan satu ayat tu dia berangkai dengan beberapa ayat. Dia bukan mengandungi ada 10 ayat di dalamnya, ataupun ada 5 ayat atau 3 ayat. Ada juga yang ada satu ayat saja. Jadi macam surah-surah yang kecil tu, dia biasanya ada satu ayat je lah, satu fasilah. Okay, kemudian kita pergi kepada bagaimana kita nak menyusun ayat itu jika dia menggunakan isim dengan isim. Bagaimana keadaannya? Tadi yang paling ringkas sekali adalah mubtada dan khabar terdiri daripada 2 isim. Mubtada satu isim, khabar satu isim. Dan ini adalah ayat yang paling ringkas sekali lah. Jadi ayat ni biasa kita belajar lah masa kita mula-mula nak belajar bahasa Arab. Kita akan menggunakan ayat yang paling ringkas sekali. Antaranya adalah al-babu maftuhun al-basifun al-mu'minuna ikhwah al-ajiru amin syajaratu aliyah. Jadi syajarah ni mu'annas, jadi khabar dia istilah mu'annas. Jadi i'rabnya mudah, iaitu mubtada dan khabar saja. Jadi mubtada ini adalah isim ma'rifah, khabar ni adalah nakirah. Jadi mubtada adalah ma'rifah, khabarnya adalah nakirah. Jadi dalam pemikiran kita, mana ayat yang paling ringkas sekali mubtada khabar terdiri daripada mubtada dan khabar terdiri daripada isim ataupun dhamir, kemudian dia diiringi dengan khabar. Itu adalah yang paling ringkas. Kita nak memulakan pemikiran kita tentang gabungan ayat jumlah ismiyah, mana kita mulakan dengan 2 patah perkataan dahulu, iaitu yang terdiri daripada mubtada dan khabar. Selepas itu pula kita panjangkan ayat kita tambahkan lagi unsur-unsur yang ada dalam ayat. Jadi mubtada dan khabar ni macam kita makan nasi dengan lauk kan, 2 saja. Ada nasi dengan lauk saja, tidak ada lain. Makan nasi dengan gula sajalah. Limu tak ada, sayur tak ada, belayang pun tak ada, sambal pun tak ada. Okey, pergi
pergi pada contoh yang lain mengenai gabungan antara perkataan. Jadi gabungan antara perkataan yang lain kita boleh buat mubtada. Mubtada itu satu patah perkataan saja. Khabar kita susun dengan dua patah perkataan. Kita jadikan khabar itu sebagai mudhaf dan mudhaf ilaihi. Kenapa kita jadikan mudhaf ilaihi? Kerana dalam khabar itu dia ada unsur yang umum, iaitu nakirah. Contohnya al-Islamu dinul haq. Kalau kita kata al-Islamu dinun, ayat tu sudah betul. Tapi kita nak cerita, tanya agama apa? Jadi kita nak tambahkan lagi unsurnya, kita jadikan mudhaf dan mudhaf ilaih. Dinul haqqi. Ataupun Al-Quran dustur. Jadi dustur ni lembaga apa? Jadi kita nak tambahkan lagi dan unsur dalam kalangan kita. Maka kita kata dusturul hayat, lembaga kehidupan. As-salatu imaduddin. Jadi as-salat tu imadud tiang. Orang tanya tiang apa? Jadi tiang agama. Jadi di sini kita gabungkan antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Kerana mudhaf ini adalah nakirah, ada benda yang umum. Jadi kita kena taksiskan dia dengan mudhaf ilaih. Cara nak i'rab dia mudah je. Itu Islamu mubtada, marfu' alamatul rafi' dhammatul zahiratul ala akhiri. Dinun adalah khabar marfu' alamatul rafi' dhammatul zahiratul ala akhiri. Maka kita kena katakan dia sebagai mudhaf. Mudhaf maksudnya kita bersandar, satu isim bersandar dengan isim yang lain. Isim ni bersandar dengan yang lain. Okey, dinu khabar mubtada, alamatul rafi' dhammatul zahiratul ala akhiri. Dia apabila ada lagi gabungan yang lain, maka kita kata dia mudhaf. Bahwa mudhaf. Jadi mudhaf ni dia mengikut struktur ayat lah. Kedudukan dia. Jika dia khabar, bagi depan. Cuma yang mudhaf ilaih ni bagi belakang, bagi bawah. Yang ni yang belakang ni bagi bawah. Wal haqqi mudhaf ilaih majrur wa alamatu jar'i kasratun zahiratun ala akhiri. Jadi mudhaf ilaih ni majrur semua. Itu mana-mana pun majrur. Dia macam mubtada khabar. Jadi macam ja majrur, ja dan majrur. Jadi lepas daripada majrur, isim majrurun biharfi ja wa alamatu jar'ihi, gitu. Dia macam berakai lah. Cuma dalam ja majrur kita ada harah dengan isim. Tapi yang ni adalah sandaran, mudhaf. Isim bersandar kepada isim. Jadi yang ni adalah gabungan antara bagaimana kita nak kembangkan lagi ayat. Mana bermula dengan pada dua patah perkataan tadi, kita nak tambah lagi jadi tiga patah perkataan. Jadi bagaimana kita susun? Kita susun, kita tambahkan yang belakang. Yang depan pun boleh kita tambah. Semua kita nak tambah sekarang ni adalah kata yang belakang itu bahagian khabar. Kita boleh tambah sebenarnya. Isim ni mubtada kita boleh tambah. Nanti adalah kalau inna dibalik inna nujumah. Okey, kita pergi kepada ayat-ayat lain. Ini kita tambah yang depan, yang mubtada tu kita tambah. Yang ni kebanyakannya banyaklah dalam ayat ni. Macam kita nama-nama tempat tu kita tambah lah. Kita tambah apa usul di hadapan dulu. Contohnya Jami'ah Sultan Zainal Abidin, Al-Jami'atul Mu'tah. Kita akan tambah dulu yang depan. Jadi bagaimana kita tambah yang depan? Kita letaklah mudhaf dan mudhaf ilaih. Talabu umum, nakirah. Berarti yang menuntut apa? Dia yang menuntut talabul ilmi. Maka kita khususkan dia. Kita akan jadikan sandaran kepada mudhaf ilaih. Jadi talabul ilmi wajibun adalah khabar. Daf'u zakati wajibun. Qaidul biladi kasiratun. Jadi sini kita nak i'rab macam mana? Talabu ni adalah mubtada marfu' alamatul rafi' dhammatul zahiratun ala akhiri wa huwa mudhaf. Jadi sekarang ni kedudukan mudhaf tadi, mudhaf tu berada di khabar. Sekarang ni mudhaf itu berada kepada isim, kepada mubtada. Al-ilmi mudhaf ilaihi. Betul. Alamatul zahiratun ala akhiri. Nanti yang mudhaf ilaih ni duduk mana-mana pun majrur lah dia. Macam kita orang lah, kita lalu macam dia sandar tempat orang tanda orang. Biasalah kalau kita tidur atas kawan kita, atas kawan kita akan tekan bawah ni. Dia makin lama pakai tubuh pakai tubuh dia, tu mana semakin dia jadi majrur semua lazim.
kita tekan tadi. Jadi wajibun adalah khabar marfu' alamatul rafi' dhammatun zahiratu ala akhirih. Jadi ayat tu kita kembangkan yang ketiga ni. Yang pertama dua patah perkataan mubtada khabar, kemudian kita tambahkan ayat yang kedua kita tambahkan khabar, kita jalihkan tambahkan perkataan khabar dua patah perkataan mudhaf ilaih. Ayat gaya yang ketiga ni kita tambahkan mubtada boleh kita tambah. Jadi banyak lagi dah pattern sekarang ni, pattern yang akan datang jika tidak ada isim mausul, isim isyarah dan sebagainya duduk di bahagian mubtada. Macam mana dia akan penambahan lagi perkataan. Kita sambung lagi. Seterusnya yang ni isim berhubung dengan dhamir. Mana tadi isim bersandar ke isim, sekarang ni isim bersandar kepada dhamir. Boleh tak? Boleh berlaku. Sebab dhamir ni walaupun dhamir ni maknanya dia bukan ada kekuatan, tapi dia orang boleh bersandar di sini. Hujratuna nazifah. Jadi isim dengan dhamir kita boleh gabungkan sekali. Maknanya kita tidak semestinya gabung isim dengan isim. Kita boleh gabungkan isim dengan dhamir. Ya aduna kasirah fasluna wasi'un. Jadi di sini isim boleh bergabung dengan dhamir. Boleh berlaku lah. Boleh berlaku dalam sesuatu ayat. Kemudian khabarnya tetap satu saja di sini. Jadi bolehlah kita nak tambah lagi khabarnya, tetapi di sini kita ambil dari segi penambahannya berlaku pada isim dengan dhamir. Kerana dia bahagian hadapan, bahagian mubtada kita boleh tambah. Tapi kita kena ingat kena mesti ada keserasian lah antara mubtada dan khabar. Kita nak tambah apa pun tidak ada masalah, cuma kena ada keserasian antara mubtada dan khabar. Jika yang ni adalah muzakkar, kalau muannas macam contoh hujratuna muannas, jadi khabarnya adalah nazifatun muannas juga. Bagaimana kita nak i'rab? I'rabnya adalah hujratu mubtada marfu' alamatul rafi' dhammatun zahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. Jadi di sini kita kena sebut dia adalah mudhaf. Dhamirun muttasil majrur bil idhafah. Ataupun kita buat macam biasa, kita i'rab boleh berlaku buat dua pattern. Pattern yang kedua yang biasa buat dhamirun muttasil mabniyun ala sukun. Maknanya kita letak dulu keturunan dia ni dhamir muttasil, kemudian kita letaklah dia punya mabni atau apa, mabni ala sukun majrur fi mahalli jar bil idhafah. Biasa kita buat gitu pun boleh, ataupun kita buat macam ni pun boleh, dhamir muttasil majrur bil idhafah mabni ala sukun. Tidak ada masalah lah dari segi kita nak i'rab macam mana. Yang penting kita i'rab tu lengkap, mana ada baris, ada tempat mahal dan ada keturunan ni macam mana. Nazifatul khabar marfu' alamatul rafi' dhammatun zahiratun ala akhirih. Jadi itulah cara kita nak i'rab. Jadi khabarnya adalah satu isim, maka kita i'rab sebagai khabar marfu' alamatul rafi' dhammatun zahiratun ala akhirih. Okey. Okey, sekarang ni kita pergi kepada perubahan. Mana kita tambah dari segi khabar itu kita tambah. Jadi isim tu satu patah perkataan. Kita fikir satu patah perkataan isim. Al-kitab contohnya az-zahab sirkun. Mana kita bawa satu khabar. Al-kitabu sadiqun. Az-zahabu ma'danun. Sirkun sifatun. Tetapi kadang-kadang benda yang kita letakkan khabar itu seolah-olah benda yang terlalu biasa sangat, jadi perlu kepada sifat, perlu kepada pengkhususannya. Ada kita kata al-kitabu sadiqun, dia orang memang rasa memang itulah sahabat, tapi sahabat macam mana? Hamim sahabat yang paling hampir. Az-zahabu ma'danu, orang tahu belakang ni zahab itu adalah satu ma'dan, lupa terjemah apa, nafisun yang berharga. Itu ma'danu. Jadi ma'danu orang tahu belakang dah. Nafisun itulah yang mengikat kata ma'danu. Hasil sifatun dia tahu dah sifat. Sifat adalah satu sifat.
nabilatun, kita tambahkan sifat yang mulia, yang terunggul. Jadi kita tambahkan sifat bagi khabar tersebut. Jadi berlakunya penambahan sifat bagi khabar. Jadi mubtada ni adalah kita mubtada marfu' wa alamatul rafi'i dhammatun zahiratun ala akhirih. Sadiqun adalah khabar marfu' wa alamatul rafi'i dhammatun zahiratun ala akhirih. Maka kita nak jelaskan lagi bahagian khabar tu. Kita boleh letak sifat. Jadi kita kata hamimun sifatun marfu' wa alamatul rafi'i dhammatun zahiratun ala akhirih. Sifat ataupun na'at tidak ada masalah lah. Berbeza dari segi istilah sahaja. Okay, kita pergi pada gaya yang lain. Macam mana kita nak buat? Jadi yang kita buat ni, di sini kita letak mubtada'nya adalah isim ma'rifah, an-nazafatu, at-tiflu, as-sadiqu. Kemudian kita khabarkan dia, jadikan khabar tu kita menggunakan ja majrur ataupun zaraf. Jadi lepas pada ja tu ada majrur, kemudian ada zaraf, kemudian ada lepas pada zaraf tu ada isim. Jadi boleh berlaku macam tu, walau bagaimanapun dari segi i'rab berlaku perselisihan di antara ahli nahwu. Yang pertamanya an-nazafatu minal iman. An-nazafatu tada marfu' wa alamatul rafi' dhammatun zahiratun ala akhirih. Min harfu jar mabniun ala sukun. Harfu jar mabniun ala sukun. Al-iman majrur bi harfi jar wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Okey, contoh yang kedua, at-tiflu amamal madrasati. Al-tiflu mubtada' marfu' wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun ala akhirih. Amama zarf makan mabniun ala al-fathi wa huwa mudhaf. Al-madrasati mudhaf ilaihi. As-sadiqu inda syada'i macam tu juga, zaraf. Cuma kita nak tahu khabarnya bentuk macam mana. Jadi khabar di sini dalam bentuk syibih jumlah, iaitu ja majrur ataupun zaraf dan isim. Ada sebahagian ahli nahwu yang mudah macam ustaz ni. Ustaz akan i'rab cara yang mudah lah. Syibih jumlah fi mahalli raf'i khabar, itu saja. Tapi di kalangan ulama-ulama yang terdahulu, contohnya katalah ulama terdahulu macam Ibnu Malik dalam mata alfiahnya, mana kita kena takdirkan dia. Mana khabar ni bukan berlaku pada syibih jumlah. Khabar adalah perkataan isim yang lain. Kerana syibih jumlah dia macam tidak ada tempat bergantungan. Mana dia mesti bergantung tempat lain. Dia ada tempat dia bergantung. Jadi contohnya ulama dahulu mengatakan nazafatu kainatun minal iman ataupun mustaqirratun minal iman. Tiflu kainun amamal madrasah, as-sadiqu kainun inda syada'id. Jadi dia takdirkan kainun atau istaqarra ataupun mustaqir. Jadi dia kata syibih jumlah muta'alliqun bi khabari mahzuf, khabar tu mahzuf. Itulah pandangan sebahagian daripada ulama-ulama yang terdahulu. Jadi cuma tak menggunakan gaya macam ni, tak pun tak tahulah. Sama sekarang ni guna tak lagi yang ni. Pada biasanya kalau kita mounting tu dia memang guna syibih jumlah lah. Di mahalli rafi'i khabar. Kalau kita lama dia kata khabar mahzuf. Maksudnya syibih jumlah muta'alliqun bi khabari mahzuf. Taqdiru kainatun, sini nazafatu kainatun minal iman. At-tiflu kainun amamal madrasah, as-sadiqu kainun inda syada'id. Walau bagaimanapun cara yang paling mudah adalah kita menggunakan syibih jumlah saja. Kalau nak mudah, kalau tidak mudah, kita pergi kepada khabar yang mahzuf. Okey, kita pergi kepada halaman seterusnya, slide seterusnya, iaitu isim dan jumlah fi'liyah. Jadi lepas pada ni kita akan bincangkan bagaimana mubtada itu adalah isim zahir ataupun dhamir munfasil dan diiringi dengan jumlah fi'liyah. Khabar ni adalah jumlah fi'liyah. Jadi yang ni yang banyak juga orang guna supaya kekuatan ayat tu kita tu, mana orang nampak kita ni pandai sikit lah membuat ayat. Kita boleh reka ayat, jadi orang tengok ayat kita ni kalau kita kata aktif lu mutaisyun saja. Jadi ayat tu gabungan antara
mubtada dan khabar isim dengan isim saja. Tapi kalau kita buat ayat dalam bentuk khabarnya adalah jumlah fi'liyah, seolah-olah ayat kita tu hidup. Contohnya kita kata atiflu mutaisyun, anak-anak itu gementar. Jadi seolah-olah fakta saja. Jadi bila kita buat ayat atiflu yang ta'isyu minal khawf, jadi dia terketar-ketar, gementar dia kerana apa? Takut. Jadi seolah-olah ayat tu hidup. Kerana dalam jumlah fi'liyah ni ada hadas dan ada zaman. Benda tu berlaku. Jadi masa berlaku tu sekarang. Al-khayyatu yakhussul qimash, al-nuqushu tazinul hawaid. Jadi bagaimana kita nak meletakkan jumlah fi'liyah itu sebagai khabar. Jadi bagaimana kita nak i'rab? Jadi kita ambillah dulu cara nak i'rab macam mana. Atiflu mubtada' marfu' alamatu rafi'i dhammatu zahiratu ala akhiri yarta'ishu fi'lu mudhari' marfu'un. Jadi kalau nak i'rab fi'lu mudhari' oleh kerana situasi fi'lu mudhari' marfu', biasanya adalah orang tambah sikit. Yarta'ishu fi'lu mudhari' marfu' litajarrudihi anin nasib wal jazim. Kerana dia ni tidak terdapat di dalamnya unsur nasab dan unsur jazam sebelum daripada fi'il mudhari'. Kerana dia tidak terikat dengan nasab dan jazam. Biasanya orang yang tambah sikit lah dari segi ramuan dia punya error. Tapi ustaz panggil gini je lah, fi'il mudhari' marfu'. Wa alamatu rafi'i dhammatu zahiratu ala akhir wa fa'iluhu. Bila ada jumlah fi'liyah, ada fa'il ni duduk di mana? Fa'il ni marfu'. Fa'il dhamir mustatir taqdiru huwa. Fa'iluhu dhamiru mustatir taqdiru huwa wa min harfu jar mabni ala sukun khawfi majrur bi harfi jar wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhiri. Ini adalah i'rab bagi yang ta'isyu minal khawf. Cuma kedudukan ni kita nak tahu. Bila kita sebut mubtada', kita kena sebut khabar. Jadi kalau kita i'rab macam tadi saja, orang tanya khabar ni duduk di mana? Kemudian kita kena ceritalah wal jumlatul fi'liyah fi mahalli raf'il khabar. Jumlah fi'liyah ini adalah khabar. Jadi kita kena sebut jumlah fi'liyah tu. Baru agak pasang kita macam mana i'rabnya mubtada'. Tiba-tiba yang ni fi'il mudhari', yang ni jar, yang ni majrur bi harfi jar. Di khabar ni berlaku di mana? Orang kata tanya-tanyalah. Jadi oleh kerana merungkai pertanyaan orang tu, kita terus jawab sebagai jumlah tu fi'liyah fi mahalli raf'il khabar. Jadi jumlah ini keseluruhan ini adalah khabar bagi penjelas bagi al-mubtada'. Okey, seterusnya slide yang seterusnya yang berkaitan dengan apa ni? Okey, sekarang ni kita terbalikkan tadi, kita letakkan khabar itu adalah jumlah fi'liyah ataupun khabar itu syibih jumlah. Tetapi dalam keadaan tertentu, apabila isim itu, mubtada' itu adalah nakirah. Biasanya mubtada' nakirah lah, kita mulakan dengan huruf jar ataupun zarah. Apabila isim itu iaitu mubtada' itu adalah nakirah, kita nak buat mubtada' tu nakirah, maka kita terpaksa lah umpalkan ayat. Kalau kita buat ayat tiflun amamal madrasah, jadi orang tertanya-tanya tiflun ni apa pula i'rab? Jadi seolah-olah dia sendiri tadi khabar tiflun amamal madrasah hazah tiflun, jadi seolah hazah tu masuk. Jadi di sini kita akan buat ayat, kita gunakan syibih jumlah dahulu, kemudian kita letakkan mubtada'. Sebab kita nak merungkai apakah sebenarnya isu tentang mubtada' ni. Rupanya didahulukan dengan takdim dan ta'khir di sini. Sebab kita bukan nak ceritakan kanak-kanak ni, kita nak ceritanya di hadapan sekolah. Dia nak cerita di hadapan sekolah. Mana orang cerita di hadapan sekolah, orang tanya ada apa di hadapan sekolah, barulah kita jawab tiflun. Begitu. Isu di sini adalah penceritaannya di hadapan sekolah. Mana rujak ni didahulukan cerita. Amaman madrasati tiflun fil fusuli kharaitu fil hadiqati hawdun. Jadi bukan nak cerita hawdun ni,
ada kolam. Dan ceritanya ada fil hadiqah. Mana fokus lah, maknanya apakah keistimewaan yang ada pada taman tersebut. Kita pun kata ada haudun, ada kolam. Jadi bila ada takdim dan takhir, kita fokus kepada usul yang pertama. Mana mungkin isu yang penceritaan ni kita buat-buat dengan orang, kita bercakap-cakap dengan orang tentang sekolah. Kita kata amal-amal madrasah tiflun. Kita cakap dalam kelas kita ada apa? Cerita dalam kelas. Jadi fokusnya ada kelas kan, cerita dalam kelas. Bila cerita dalam taman, di taman. Jadi bagaimana cara mengira? Amma zarfu makan mabni ala fathi wa huwa mudhaf. Madrasah mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarri kasratun zahiratun ala akhiri. Tiflun mubtada' muakhkhar. Jadi oleh kerana didahulukan dengan jar ataupun zarah, maka mubtada' ini adalah mubtada' muakhkhar. Itu mubtada' yang dikemudiankan. Jadi sepatutnya bagi mubtada' ni didahulukan dalam ayat, sebab tu dia nama mubtada'. Ibtada'a, dia mula. Tapi dia pun kena akhir semua. Diakhirkan. Ingat ke mari mula dah, rupanya duduk di belakang tu. Jadi mubtada' muakhkhar marfu' alamatul rafi' dhammatun zahiratu ala akhir syibah jumlah fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Jadi khabar ini ditakdimkan, didahulukan dalam ayat. Jadi kita i'rab dia sebagai khabar muqaddam dan mubtada' muakhkhar. Jadi boleh berlaku macam tu. Jadi boleh berlaku dalam ayat kita mendahulukan khabar daripada mubtada'. Mana ada keadaan tertentu kita bolehkan. Jadi kemudian kita pergi kepada pendetailan bagaimana situasi yang ada dalam mubtada' al-khabar. Lihat kepada gambar rajahnya, iaitu aqsamu al-khabar. Jadi bagaimana bentuk khabar? Jadi sebagaimana yang kita lalui tadi, khabar itu adalah penjelas kepada mubtada'. Jadi mubtada' ni tidak ada masalah lah isu apa. Mana kita nak cari benda, cari isu dan sebagainya. Cuma yang jadi pendetailannya, penjelasnya adalah khabar. Bagaimana kita nak uraikan sesuatu mubtada' itu? Kita uraikan dengan khabar. Khabarnya boleh berlaku dalam beberapa keadaan. Yang pertama, khabar mufrad. Mana kita menggunakan satu patah perkataan sahaja, mufrad saja. Ataupun kita menggunakan khabar itu jumlah. Jumlah ada dua jenis. Ada jumlah ismiyah pun boleh kita guna. Jumlah fi'liyah pun boleh kita guna sebagaimana yang dijelaskan sebelum ni. Dan khabar itu juga boleh kita guna syibih jumlah, iaitu jar, majrur dan zarah. Jadi bentuk khabar itu berbagai. Kerana dia lah yang mendetailkan sesuatu unsur yang berkait dengan mubtada'. Macam fa'il, apakah yang mendetailkannya? Yang mendetailkan fa'il adalah fi'il. Kerana fi'il tu dia berkait macam-macam. Dia berkait dengan jar pun boleh letak, majrur, zarah pun boleh letak, hal, tamyiz dan sebagainya, yang menerangkan keadaan fi'il itu sendiri. Jadi dalam jumlah fi'liyah, fi'il itu mempunyai peranan yang besar dalam untuk mengembangkan ayat, sebagaimana berlaku juga dalam jumlah ismiyah. Maka khabar mempunyai peranan yang besar untuk kita rukaikan ataupun kita kembangkan sesuatu ayat. Jadi kita tengok pula selepas ni apakah yang berkait dengan dalam bahasa Arab ni, bagaimana cara penyusunan. Jadi yang penyusunan yang biasa kita buat adalah mubtada' dan khabarnya adalah khabar mufrad. Contohnya at-tufahatu hulwan. Ataupun kita buat mubtada' adalah jumlah ismiyah. Al-hadiqatu asjaruha jamilatun. Jadi dalam jumlah khabariyah, jumlah ismiyah ni, contohnya apa? Al-hadiqatu asjaruha jamilatun. Jadi asjaruha mubtada' wa huwa mudhaf. Ha ini adalah dhamir muttasil mudhaf ilaih. Jamilatun adalah khabar. Jadi jumlah itu adalah khabar bagi jumlah fi'liyah ismiyah ni adalah khabar bagi hadiqah. Jadi kita kena perasan di sini bahawasanya apabila berkait dengan ni, dia mesti ada satu domain ataupun suatu makna yang menghubungkan antara mubtada' dengan jumlah khabar ni. Mana kita tidak boleh ada unsur yang asing, mana tidak berkait dari segi makna.
Kemudian al-hadiqatu mubtada, kita gunakan jumlah itu adalah jumlah fi'liyah, boleh berlaku. Al-hadiqatu asmarat, contohnya. Jadi ini adalah pattern bagaimana kita nak menggunakan jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah ni macam terhad sangat dari segi penggunaannya. Okey. Kita pergi pada khabar juga, khabar juga yang sebagaimana yang saya bilang tadi, asjaru adu. Jadi kita pergi kepada hubungan lagu ada khabar. Jika khabar itu adalah jumlah ismiyah, al-mudarrisu ikhlasu bayyin. Jadi dalam ni khabar ini adalah jumlah. Bagaimana kita nak i'rab? Al-mudarrisu ikhlasu bayyin. Al-mudarrisu mubtada. Mudarrisu adalah mubtada awal. Marfu' wa alamatu raf'i dhammatu zahiratun ala akhiri. Mubtada tsani marfu' bi dhammah wa huwa mudhaf. Wal ha' dhamir muttasil fi mahalli jar mudhafun ilaihi. Ini adalah salah satu cara kita nak i'rab. Jadi ikhlas mudarrisu ikhlasu mubtada tsani. Kita boleh juga i'rab al-mudarrisu mubtada ikhlasu bayyin. Jumlah ini, jumlah ismiyah ini adalah khabar bagi mubtada. Tidak ada masalah. Bayyin adalah khabar mubtada tsani. Di sini kita buat dua ni, mubtada awam, mubtada tsani. Kemudian bayyin ni khabar bagi mubtada yang tsani. Jadi boleh kita nak i'rab macam ni. Jadi bayyin adalah khabar mubtada tsani marfu' ala madhari dhammatu zahiratun ala akhiri. Wal jumlah ismiyah fi mahalli raf'i khabar mubtada awal. Jadi jumlah ini adalah khabar bagi mubtada al-awwal. Jadi sini ada dua mubtada awal dan mubtada tsani. Jadi jumlah mubtada awal khabarnya adalah ikhlasu bayyinun. Mubtada tsani khabarnya adalah bayyinun. Jadi itulah keadaannya. Macam bertindang dalam ni. Ada dua ayat. Iaitu mubtada awal khabarnya adalah ikhlasu bayyinun. Mubtada tsani khabarnya adalah bayyinun. Itulah keadaannya. Pada keadaannya ada dua pattern mubtada khabar. Jadi mubtada pertama, mubtada kedua. Al-judu yarfa'u sahibah. Jadi di sini dalam jumlah mubtada khabarnya adalah jumlah fi'liyah. Jadi yang ni tidak ada masalah kerana kita akan i'rab fi'il itu dengan kedudukan yang biasa dulu. Kerana kita i'rabnya contohnya sini yarfa'u fi'l mudhari' marfu' alamatu raf'i dhammatu zahiratu ala akhiri sahibahu maf'ulun bi mansub alamatu nasb hadathu zahiratu ala akhiri wa mudhaf wal ha' dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli raf'i mudhaf ilaih. Barulah kita i'rab wal jumlah fi'liyah fi mahalli raf'i khabar. Jadi dalam bahagian jumlah fi'liyah kita i'rab bagaimana keadaan fi'il itu dahulu, fi'il apa yang digunakan, fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke. Kemudian adakah kaitan antara fi'il itu dengan maf'ulun bih, dengan ha dan sebagainya. Dia akan jadi lebih berkembanglah ayatnya kalau kita menggunakan jumlah yang jumlah fi'liyah sebagai khabar. Bila kita gunakan jumlah fi'liyah sebagai khabar ni, banyaklah kita boleh kembangkan ayat sebagaimana dalam jumlah apa yang kita bincangkan dalam jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih, ada ha ke, boleh kita masuk, ada tamyiz dan sebagainya. Kita boleh kembangkan ayat dalam jumlah ismiyah. Dalam jumlah ismiyah kita nak kembangkan ayat, kita masukkan khabar fi'liyah. Dalam khabar fi'liyah tu kita boleh masuk macam-macam. Boleh masuk tamyiz, boleh tambah, dia boleh tambah, zarah boleh tambah. Jadi banyak benda lah kita boleh kembangkan lagi sesuatu ayat kita. Okay, baik. Kemudian kita pergi kepada khabar itu syibih jumlah. Macam mana keadaannya? Kita ulang balik tadi. Al-ilmu fi sudur al-majdu tahta alamil ilmi. Alam mana bendera ilmu. Jadi al-ilmu mubtada marfu' alamatu raf'i dhammatu zahiratu ala akhiri. Al-ilmu yang pertama. Fi suduri fi harful jar mabni ala sukun. As-sudur majrur bi harfil jar wa alamatu jarrihi kasratu zahiratu ala akhiri.
Syibul jumlah fi mahali raf'in khabar mubtada'. Jadi Ustaz ulang banyak kali ni kerana kebanyakan pelajar ni saya tengok dia apabila dia error dia sekadar ja dengan majrur saja. Jadi syibul jumlah ni dia tak lengkapkan. Syibul jumlah fi mahali raf'in khabar mubtada'. Jadi kita kena beritahu lah sebab ada mubtada' ni macam mana khabarnya tak ada. Jadi kita kena lengkapkan ayat tu. Banyakkan pelajar dia tertinggal bahagian ni. Dia tertinggal bahagian syibih jumlah ataupun mubtada' khabar yang jumlah ismiyah adalah khabar ataupun jumlah fi'liyah adalah khabar. Jadi dia biasa tertinggal lah. Jumlah ismiyah fi mahali rafi'in khabar wa jumlah khabar fi'liyah fi mahali rafi'in khabar wa syibih jumlah fi mahali rafi'in khabar. Jadi kebiasaannya kebanyakan pelajar dia tertinggal dari segi i'rab yang lengkap. Jadi i'rab tu tidak lengkap jika kita tidak sertai dengan khabar. Bila kita sebut mubtada', kita kena sebut khabarnya di mana. Al-majdu mubtada' marfu' wa alamatu rafi'i dhammatu zahiratu ala tahta zarfu makan mabni 'ala fathi wa huwa mudhaf. Alam mudhaf ila majrur wa alamatu jarhi kasratu zahiratu ala wa huwa mudhaf. Bagaimanakah jika banyaklah isim tu dia bersandar antara satu sama lain? Mana dia bersandar, duduk bersandar ramal-ramal, akhir sekali lah ayat tu. Yang itulah biasanya ada alif lam. Kena ada tiang, ada alif lam untuk penahan. Sebab ramai sangat orang bersandar dengan dia ni. Nakirah. Allah sekali dah, barulah kita kata mudhaf ilahi. Tengoklah banyak mana pun. Banyak mana perkataan kita akan katakan mudhaf. Wa mudhaf punya, mudhaf ilahi, wa mudhaf. Punya mudhaf ilahi, wa mudhaf. Akhir sekali, yang tu yang makrifah, mudhaf ilahi majrur. Wa alamatu jarhi kasratu zahiratun ala akhiri. Jadi isim ni apabila sandar dengan isim yang lain, kita akan kata dia ni mudhaf, dia mudhaf ilahi. Kemudian dia adalah mudhaf pula. Kemudian yang lain mudhaf ilahi pula. Kemudian dia adalah mudhaf pula. Itulah bagaimana kita nak i'rab sebagaimana perkataan isim yang dia bersandar pada kawannya yang lain. Jadi selagi tak habis tiang tu, selagi tak jadikan makrifah, selagi itulah tak akan keluarlah mudhaf ilaih yang akhir. Begitulah keadaan dia. Okay, kita teruskan lagi dengan beberapa i'rab lah. Kerana di sini Ustaz nak serasikan antara bagaimana keadaan i'rab itu jika kepelbagaian dari segi bentuk isim yang ada. Contohnya kita gunakan jamak taksir. Al-rijalu adalah mubtada'. Macam mana mubtada' marfu'? Alamatu rafi'in dhammatu zahiratu ala akhirih. Kenapa? Kerana dia adalah jamak taksir. Jadi jamak taksir i'rab dhammah zahirah. Jadi kena selasikan dia. Jamak taksir kena cari jamak juga. Bukan cari jamak taksir juga. Kena tengok atas wazan tu lah. Al-wazan tu dia gunakan jamak muzakkar, kena guna jamak muzakkar lah. Contohnya al-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'. Jadi qawwamuna khabar marfu' alamatu rafi'in al-waw li annahu jamak muzakkar salim. Jadi janganlah awak fikir ni jamak taksir kena khabar ni jamak taksir juga. Tidak semestinya begitu. Jadi dia nak jamak je. Mufrad musanna jamak. Ala harfu jar mabni ala sukun. An-nisa' majrur bi harfi jar wa alamatu jarri kasratun zahiratun. Kerana dia adalah jamak taksir. Jadi inilah adalah kesesuaian, keselesaian antara mubtada' dan khabar. Jika mubtada' itu adalah jamak, maka khabarnya perlu kepada jamak juga. Cuma dari segi i'rabnya berbezalah. Jadi jamak taksir i'rabnya dengan dhammah. Jamak muzakkar salim dia i'rab dengan waw. Tengok kedudukannya. Kataan tu apa asas ni. Okay, seterusnya kita pergi kepada kana ni. Kana ni kita akan bincangkan pada satu topik yang lain lah. Cuma kita tengok cara nak i'rab macam mana. Kana akhuka rajulan salihan. Kana, bagaimana kita nak i'rab kana? Kana dia duduk dalam, dia masuk dalam mubtada' dan khabar, dia merubah strukturnya. Macam nila lah, nila masuk dalam sabung lah. Dia habislah baju kita kena nila. Dia merubah struktur. Jadi kana fi'lu madin naqis. Tengok pada keadaan tu fi'lu madin naqis ni. Naqis mana tak cukup mana zah. Tapi dia merubah ni. Tarfa'ul mubtada' wa tansibul khabar mabni 'ala al-fath. Itu adalah cara nak i'rabnya fi'lu madin naqis.
fi'lu madin naqis. Ditarfa'ul mubtada wa tansibul khabar. Jadi banyak orang Arab dia akan diktikan peranan kana ni tarfa'ul mubtada wa tansibul khabar. Barulah dia terang mabni ala fathi. Akhu isim kana marfu alamat rafid al-waw di annahu min al-asma' al-khamsah wa huwa mudhakkar dhamir muqatta' mabni ala fathi fi mahallil jarri mudhafun ilayhi. Rajulan, rajulan barulah kita pergi pada khabar kana mansub alamat sifatun zahiratu ala akhirih. Salihana barulah kita gunakan sifat mansub alamat sifatun zahiratu ala akhirih. Jadi di sini bagaimana keadaan sesuatu ayat itu apabila berlaku perubahan satu kana wa akhwatuha. Jadi dia memberi kesan kepada ayat tersebut. Jadi penggunaan kana dan inna dalam ayat tu dia banyak. Maka kita akan gunakan satu sesi yang khusus bagi itu. Okay, kita pergi pada contoh yang lain iaitu inna. Ini sekadar pengenalan lah dulu bagaimana kita nak tengok kedudukan isim kana, khabar kana, isim inna dan khabar inna. Innal hadiqataini kiltaihima musmiratani. Jadi ada musuh yang lain dalam masuk dalam situ ni. Antaranya adalah inna. Inna ni masuk dalam mubtada khabar. Asalnya al hadiqatani musmiratani. Mubtada al khabar. Tapi kita nak taukidkan ayat. Kita kata inna harfu taukid. Tansibul ismi wa tarfa'ul khabar mabni ala fathi. Al hadiqataini isim inna mansub alamatu nasbi al-ya' li'annahu musanna. Jadi dalam ayat tu kebanyakannya innal hadiqataini musmiratani. Asalnya gitu dah. Tapi dalam ayat ni dia ada masuk satu musuh yang lain iaitu perkataan kilta, ataupun dalam satu bab dalam nahwu dipanggil kila wa kilta. Kila wa kilta untuk makna musanna. Adalah penjelasan kepada makna mubtada pada asalnya lah. Hadiqat ini apa lah? Kedua-duanya. Jadi kalau kita nak terjemah kedua-dua, sesungguhnya kedua-dua tamak itu, kebun itu dia berbuah. Sesungguhnya dua kebun itu berbuah. Tapi sini kita nak tegaskan lagi. Kiltaihuma. Jadi huma dhamirul ghaibaini kilta alamat al-ya' li'annahu mulhaq bin musanna. Jadi yang ni dipanggil mulhaq bin musanna. Dia ada perkataan tertentu dipanggil mulhaq bin musanna, ada mulhaq li jamak dan sebagainya. Mulhaq ni mana benda tu dia tak ikut wazan, tetapi dia mengambil hukum musanna. Dipanggil mulhaq. Mulhaq ni maksudnya lampiran lah. Dia sekadar lampiran saja. Maknanya dia bukan duduk situ, dia macam numpang je lah. Numpang dari segi error, dari segi gaya error dia. Maknanya kalau kita nak error, taukid dia sebagai taukid. Kilta ni dia taukid. Inna taukidah ni. Kilta ni taukid sekali lagi. Dia dua kali taukid dalam ayat. Jadi taukid maksud alamatul aliyah di anak haqqi usana. Jadi kita nak error dia error sebagai nasak dengan apa? Nasak dengan ya. Kerana dia adalah haqqi usana. Maksudnya nasak dengan ya. Usana pun nasak dengan ya juga. Jadi maksudnya dia mengambil hukum. Bukan maksudnya lapirah lah. Dia mengambil hukum usana. Tapi tidak wazan musana. Tidak wazan makna tukar daripada mufrah kepada musana tu di kawasan asal wazan. Huma dhamirul ghaibaini mabni ala sukun fi mahalli jamu mudhaf ila huma asalnya kilahuma kilayhima kiltahima. Tengok perkataan kemudian ni dah error dan segi error. Jadi di sini kiltahima, di sini kiltahima taf ilahi. Musmiratan barulah khabar inna ni. Inna dia jauh sikit. Khabar inna mahu alamatul rafi' alif li'annahu musanna. Jadi ini adalah cara kita tambahkan lagi ya. Kemasukan taukid ila sekali. Kita sebelum mulhaq bin musanna. Kalau kita tengok ayat ni mana tak tinggi sikit nilaiannya sebab dia ada usul taukid. Mana pelajar ni dia belajar dulu bahagian taukid dengan inasa, taukid dengan inasa. Okey baik. Kita sambung lagi. Akan bentuk tu ayat.
Okey, bagaimana satu ayat yang ada dalam mubtada dan khabar itu jumlah fi'liyah macam mana? Bagaimana yang kita bincangkan sebelum ni, jumlah fi'liyah, ada fi'il maf'ul, ada fi'il fa'il maf'ul bi dan sebagainya. Bagaimana pula berlakunya dalam jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah ana siriha idza istama'at ma'a jawazit tabadul. Mana dia berlaku mana dulu ikut itulah ni. Jadi dalam jumlah ismiyah ni, gabungan yang paling hebat sekali adalah gabungan jika khabar itu adalah khabar jumlah fi'liyah. Jadi banyaklah kita boleh satukan khabar tersebut. Kita nak tambah ayat tu, kita macam bebas dari segi perkembangan ayat. Kita gunakan satu saja, iaitu mubtada, satu patah saja boleh berlaku. Ada jatuh ta'kul hasyarati. Jadi ta'kul fi'il mudhari' al-hasyarati maf'ulun bi mansub bil kasrah ana jamu muannas salim muta'alliqan bil khabar. Kalau kita gabungkan perkara yang menerangkan lagi khabar itu fi'il lah sini fil mazra'ah. Kemudian hal, kita tambah hal pula. Batian, kita tambah apa? Maf'ulun li ajli khawfa min al-khalqi. Bagaimanakah pembahas itu ayat itu berkembang? Jadi apabila kita masuk khabar itu adalah jumlah fi'liyah, maka kita akan pergi, pemikiran kita pergi kepada jumlah fi'liyah. Ada gabungan antara jumlah ismiyah dalamnya ada jumlah fi'liyah. Jadi tengoklah jumlah fi'liyah tu, kita pergi kepada tajuk yang kita baca sebelum ni ya. Ini boleh kita gabungkan di sini, kita boleh masukkan di sini. Jadi banyaklah benda-benda yang memberi kekuatan kepada kita. Jadi kita tengoklah contoh macam mana berlaku ni. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah yang panjang, macam mana nak buat ayat. Okay, Al-Khalifatu Salihu As-Sultan Abdul Hamid Khalifat mazlumun isba'u zulman wa udwana min wilayati majlisu al-Balimanu al-Turki di Turkiya sana 1908 miladiya bitaksiri al-Makkayid al-Yahudiyah wal-Gharbiyah wa huwa yuqawimu ada al-Islam tahqiqan lil-masalih al-Gharbiyah. Jadi di sini ini adalah satu contoh ayat yang panjang dalam bahasa Arab dalam jumlah ismiyah. Bagaimana kita nak buat ayat? Jadi kita buat ayat, kita mulakan dengan satu patah kata isim, kemudian kita letak sifat dia, kemudian kita letak badal pada dia, kemudian barulah kita masuk khabar. Khalifatus Salihu As-Sultan Abdul Hamid. Ini adalah gabungan di tiga ni mubtada asalnya. Yang mubtadanya khalifah adalah Salihu adalah sifat, dan ini badal. Kemudian khabarnya di mana? Khalifatun mazlumun. Khalifatun ni khabar. Kemudian kita sifatkan khabar mazlum. Kita detailkan lagi dengan sifat. Jumlah izkhar zulman. Qana'a ni adalah fi'il madhi. Kemudian ada lebih. Zulman hal. Udwan ni wa'ataf. Udwan ni ma'atuf ala zulman ni. Min wilayati. Dan ni tengok sini dalam ni ada mubtada, ada khabar, kemudian khabar tu pula ada sifat, jumlah sifat. Jumlah sifat tu kita gunakan jumlah fi'liyah. Jadi apabila kita gunakan jumlah sifat dan jumlah fi'liyah, kita boleh tambahkan yang lain dalam tu. Unsur yang lain kita tambahkan sulmat, hal, tambah hal. Kemudian kita tambah jamak tu, kemudian majlis al-Baliman al-Turki qada'ahu. Ini adalah maf'ul bih. Mana fa'ilnya majlis tu. Majlis tu adalah fa'il. Tengok situ ni. Mana dalam ayat ni dia telah meletakkan fa'il ni kemudian ni. Mana dia dahulukan zulman. Mana nak terang sini hal ni. Mana Sultan Abdul Hamid ni dia pecah secara zalim. Nak terangkan isu zalim kan ni. Siapa yang pecahnya? Majlis Baliman Turki. Fi Turkiya. Mana kita detailkan lagi perkataan khala'u ni. Fi Turkiya. Sana tahun. Dari tahun ni kita akan berlakunya.
Jadi kita tambahkan banyak isu dalam jumlah fi'liyah ini. Kemudian barulah kita tambahlah bitaksiri khabar mazlum alfu wa tis'umiyah wa tampliyah bitaksiri. Kemudian kita itikan khabar ni mazlum ni apa? Bitaksiri maka qalbiyah. Kemudian kita tambahkan lagi wahwa yuqam ma'adal Islam. Kita tambah jumlah i'tiradiyah di sini. Mubtada' khabar wahwa mubtada' yuqawimu adalah khabar jumlah fi'liyah. Qawimu fi'il fa'il adalah maf'ulun bih wa huwa mudhaf islami mudhaf ilahi. Kita tambah pula jumlah i'tiradiyah lah ya. Tahqiqan li masalih qalbiyah. Tahqiqan maf'ul li ajli. Jadi banyaklah kita tambah. Jadi bagaimana kita nak tambah buat contoh yang lain? Contoh yang lain kita kata Muhammadur Rasulullah an-Nabi al-Arabi al-Mab'us. Jadi Muhammad Rasulullah. Ini mubtada', Muhammadun mubtada', Rasulullah khabar. An-Nabi al-Arabi al-Mab'us. Jadi kita tambahkan lagi sifat bagi Nabi. Nabi Arabi Mab'us fi Makkah. Tambah jam majrur, tambah pula zarah sana Sistemiyah wa asyarah birisayatin ammah. Kemudian kita diktikan lagi mab'usu birisabah. Dalam kata mab'usu ada kata ba'asa, iaitu bu'isa. Mab'us ni adalah istilah maf'ul, maka kita kena cari fi'il tu fi'il mabniyun majhul. Bu'isa apa? Fi Makkah, sanah apa? Kemudian kenapa dibahas birisalah ammah? Mab'u bu'isa birisa. Dia sebut bu'isa birisalah ammah. Dan dinasi ajma'in, yang ni detail kepada kata Abu Isa belakang ni. Ajma'in wan nasu fi halati wan ni jumlah i'tiradiyah dibagi jumlah haliyah. Wan nasu mubtada' fi jahalatin jahla wa dhalalatin amya. Jadi mubtada' fi jahalah ni adalah khabar syibih jumlah. Kemudian li, bila kita sebut mab'us Abu Isa ni li, kita boleh buat maf'ul li ajlihi, boleh buat atau kita boleh buat dan kita boleh letakkan lam li ta'lil. Darjan nasa. Nasa adalah maf'ul. Kemudian minaz zulumat ila nur. Kita tambahkan lagi perkara-perkara yang lain untuk pendetail dan ayat. Dalam akhir kata habis kan? Ada satu slide lagi. Ada 2-3 slide lagi. Okey, slide ni tak ada apalah. Cuma Ustaz nak maklumkan slide ni bagaimana apabila awak baca sesuatu karangan dalam bahasa Arab. Yang ni adalah contoh perenggan yang paling ringkas sekali dalam bahasa Arab. Mana setiap perkataan tu, setiap ayat tu terdiri daripada mubtada' dan khabar. Dan mubtada' khabar ni tak banyak benda lah. Ada 2-3 patah perkataan saja. Ada 2 patah, ada banyak 2-3 patah. Ada 2 patah, ada 3 patah dan sebagainya. Jadi cuba bagaimana kita nak cuba rungkaikan setiap ayat tu. Kerana dalam bahasa Arab ni panjang-panjang dia tidak ada titik. Maka yang pertamanya adalah bila awak baca buku, baca kitab Arab, kita pecahkan kepada ayat-ayat yang kecil, iaitu mubtada' dan khabar ataupun jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Sebagaimana slide yang seterusnya, bagaimana kita nak gabungkan, nak tahu, kita nak bincangkan isu apakah yang dibincangkan dalam sesuatu esei ataupun sesuatu maklumat yang nak disampaikan. Jadi bagaimana kita nak buat? Ini adalah salah satu cara yang kita nak buat. Macam mana? Jadi slide yang nombor 24 ni dia mendetailkan bagaimana kita nak pecahkan ayat tu macam mana. Jadi supaya ini adalah cara praktik yang paling ringkas sekali. Boleh awak cuba dulu buat. Bila ambil satu perenggan dalam bahasa Arab, satu perenggan je dah dulu. Mana itulah cuba dalam satu perenggan buat sehari satu perenggan setengah. Kemudian kena cari apakah unsur yang ada dalam perenggan tersebut. Apa macam mana kita nak pecah. Jadi jumlah fi'liyah ke, jumlah ismiyah ke, bagaimana kita nak detailkan sebagaimana yang Ustaz buat. Okey, slide seterusnya yang Ustaz buat tu macam mana. Jadi tengoklah macam mana yang ada dalam slide ya. Seterusnya ni. Okey ni. Haza baiti amamal masjid, baiti jamil. Ini adalah cara kita nak pecahkan unsur-unsur dalam sesuatu petikan. Jadi ini adalah permulaannya. Jadi permulaannya awak buat cara yang paling mudah sekali ni. Bukankah satu-satu ni. Yang pertama cari jumlah yang rekas-rekas dulu.
Kemudian barulah cari jumlah yang panjang-panjang. Macam mana nak ukai ni. Cari mubtada di mana. Kemudian khabar ni kadang-kadang jauh. 2-3 baris baru ada khabar. Dia juga begitu. Kadang-kadang ada mubtada duduk depan. Khabarnya di tengah-tengah pada. Ada khabarnya di hujung ayat. Itulah. Jadi cuba dulu dengan cari perenggan yang mudah-mudah. Kemudian pergi kepada sebelumnya perenggan yang panjang-panjang. Dan ada berangkai-rangkai dalam ayat. Jadi cubalah buat dalam ni. Contoh yang Ustaz bagi ni. Cuba buat jika ada masa kosong. Bagaimana sesuatu perenggan dalam bahasa Arab. Bagaimana kita nak uraikan satu perenggan itu berdasarkan kepada jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jadi sekadar itulah untuk malam ni. Dan bulan panjang lah pula rasanya. Jadi sekadar itulah. Kita bukalah jika ada soalan. Ustaz, nak tanya, boleh Ustaz bagi contoh lain tak? Bagi contoh mulhaq tadi tu, i'rab mulhaq. Mulhaq di musanna. Contoh-contoh yang perkataan yang boleh i'rab mulhaq ni. Contohnya adalah macam ke perkataan dia menggabungkan antara dua unsur. Contohnya al-abawani, al-qamarani. Jadi perkataan abawani dia musanna kepada perkataan abun. Dia adalah abun dan umum. Muna bagi keduanya. Bila musanna bagi keduanya, maka kita kena i'rab dia sebagai mulhaq di musanna. Kerana syarat musanna tu dia sebenarnya pecahan daripada asal kata tu. Tapi di sini dia bukan pecahan daripada kata abun. Dia merupakan gabungan antara abun dan jadi syarat tu hilang. Jadi apabila syarat tu hilang satu, maka kita tak kata dia sebagai musanna. Kerana dia bukan musanna bagi abun. Maka kita nak i'rab dia, kita ambil hukum saja, hukum musanna. Kerana al-awani, ra'aitul abawaini dan sebagainya, maka kita i'rab dia sebagai i'rab mulhaqun bil musanna. Maka kita nak i'rab dia sebagai al-abawani qadimani. Jadi al-abawani mubtada' marfu' alamatul raf'i al-alif li'annahu mulhaq bil musanna. Sebab apa dia anah mulhaq bil musanna? Kadang-kadang kita tak ingat. Kita kata dia anah musanna sebab kita tengok abawan ni. Tapi kita mungkin tersilap dari segi unsur musanna tu dia pecahan daripada mufrad dia apa. Jadi di situ dia tidak ada unsur yang sama. Jadi unsur yang berlainan. Apa dan umum. Macam qamara ni qamara ni asy-syamsu wal qamar. Asy-syamsu wal qamar. Jadi ada gabungan antara matahari dan bulan. Jadi gabungan itu, jadi kita kata al-qamara ni, kita tak boleh kata al-qamara ni adalah musanna bagi perkataan qamarun. Kerana di dalam tu ada unsur asy-syamsu. Jadi kita tidak boleh gunakan dia sebagai i'rab musanna. Gunakan sebagai alasan musanna. Kerana dia telah hilang syarat musanna. Cuma dia mengambil hukum saja hukum musanna. Ra'aitu al-qamaraini. Mana kita dengan maksud al-qamaraini asy-syamsu wal qamar. Jadi kita akan i'rab al-qamaraini maf'ulun bih mansub ala matun nasbi al-ya' di annahu mulhaq bil musanna. Jadi ada perkataan-perkataan tertentu. Cumanya dalam kila wa kilta ni, kila satu bab khusus kila dan kilta. Kila dan kilta ni dia biasanya duduk di selepas daripada isim musanna. Kalau dia duduk depan, dia akan jadi i'rab lain. Kalau dia duduk belakang, barulah dia jadi taukid. Kalau dia duduk depan, contohnya kila ar-rajulaini. Kila ar-rajulaini dia akan jadi i'rab marfu' macam biasalah, bi alif. Tapi kalau dia duduk belakang, dia mesti kila ar-rajulaini dia idhafah pada isim zahir kan. Kalau dia duduk belakang, barulah dia kena idhafah dengan dhamir. Ilaihima. Kilahuma
ataupun kiltahuma. Kila ni untuk muzakkar, kilta untuk muannas. Jadi ini adalah kataan yang khusus. Jadi untuk i'rab sebagai taukid, kila dan kilta ni dia biasanya i'rab sebagai taukid apabila dia jadi mudhaf kepada dhamir. Jika dia jadi mudhaf kepada isim zahir yang biasa, maka kita i'rab macam biasalah. Kilal rajulan ni, kilal rajulan ni tak ada masalah. Jadi yang i'rab mulhaq bil musanna, dia mestilah idhafah kepada isim zahir. Barulah kita i'rab dengan mulhaq bil musanna. I'rab kepada mulhaq, dia mestilah idhafah kepada dhamir. Barulah kita boleh i'rab sebagai mulhaq bil musanna. Dan ada perkataan-perkataan lain, cuma Ustaz lupa dah perkataan-perkataan lain yang merupakan sebagai mulhaq bil musanna ni. Cuma tak banyak lah, tidak banyak perkataan. Ustaz rasa tak sampai 10 perkataan rasanya. Cuma Ustaz lupa dah perkataan-perkataan yang tertentu tu. Okey, soalan lain? Dekat di Jordan ni ada minggu perpisahan ke minggu ni? Nak rasa wakil Jordan tak ada ini Ustaz. Dia ada program yang gini. Dia ada program, okey, tak ada masalah. Okey, cuma program kita malam ni kita rekod kan? Itu pada jika mereka nak tanya lah. Ada pelajar-pelajar lain, kadang-kadang ada yang tak lah. Jadi kitanya malam minggu depan. Jadi kalau ikut pelajar Ilizahnya minggu depan ni minggu peperiksaan kan. Jadi tengoklah kalau sesiapa yang nak mengikuti kelas ustaz pun tidak ada masalah. Jika siapa ada masyarakat tu kita boleh tangguh. Bagi ustaz tidak ada masalah. Ustaz akan mengajar kelas ustaz ni walaupun seorang, tidak ada masalah bagi ustaz. Jadi cuma fokus kita pada minggu depan, insyaAllah kita akan fokus pada mafa'il lah. Pada mansubat, benda-benda yang berkait dengan mansubat secara sepintas selalu, iaitu maf'ul bih, maf'ul li ajli, maf'ul lima tu, maf'ul ma'ah dan sebagainya, hal tamyiz, benda-benda penting dalam mansubat ni. Yang tu kita fokus kerana kita nak cepat yang tu supaya kita dapat bincangkan kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha dan zanna wa akhwatuha. Yang tu yang benda-benda isu yang banyak lah dalam Al-Quran, penggunaan perkataan inna, anna, kana dan sebagainya. Yang tu yang banyak lah. Jadi yang tu banyak contoh yang akan datang dan bagaimana persekutuan ayat supaya selepas daripada ini Ustaz nak masuk bahagian bagaimana kita nak baca secara cepat dalam bahasa Arab. Jadi Ustaz takut kita macam terlalu panjang sangatlah isu-isu ni, sehingga fokus kita yang akhir sekali bagaimana kita nak baca, nak faham kalangan, nak faham sesuatu esei tu dengan cepat, tertinggal yang tu. Masa tidak menentu akan datang. Jadi setakat tu lah untuk hari malam ni ya. Jadi Ustaz akhiri dengan kita baca tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.